Hai, pengalaman seram kita pada hari ini ialah semua rekan kita. Di sini saya ingin mengongsikan satu pengalaman seram saya kepada yang berada di luar sana. Pengalaman seram ini bukan fiction, tetapi kisah yang diceritakan semula berdasarkan kisah benar. Peristiwa ini berlaku pada tahun 2020, yaitu tahun lepas. Semasa saya sedang menjalankan praktikal di sebuah sekolah menengah yang terletak di kawasan pedalaman negeri Sabah. Peristiwa ini berlaku kepada saya semasa saya berada di sekolah menengah, tempat saya menjalankan praktikal saya atau latihan mengajar saya. Hari itu ialah hari Jumat. Saya mempunyai 2 masa mengajar semasa hari persekolahan tersebut, sebelum akhir masa persekolahan. Hari itu juga saya pilih untuk membuat kelas di bilik seminar 1 yang terletak dalam pusat sumber sekolah, memandangkan silibus subjek sains tingkatan 1 pada masa itu sudah habis dan hanya perlu melakukan ulang kaji bersama murid sebagai persediaan murid-murid menghadapi peperiksaan akhir tahun 2020. Pusat sumber itu terletak di tingkat 3 bangunan blok E sekolah menengah tersebut. Semasa kelas, sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar, seperti yang dirancang dalam rancangan pengajaran harian guru RPH. Saya melakukan ulang kaji bersama murid dengan menggunakan aplikasi Quizizz yang dipancarkan menggunakan proyektor dan LCD di hadapan kelas. Saya meminta murid-murid menjawab setiap soalan yang saya ajukan. Kemudian, saya membincangkan jawaban bagi soalan-soalan yang saya ajukan kepada murid. Sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran memang tiada apa-apa yang pelik. Tetapi pengalaman seram yang saya alami bermula apabila lonceng sekolah berbunyi, di mana menandakan hari persekolahan telah tamat. Pengalaman seram saya bermula begini. Selepas murid-murid beratur keluar dari bilik seminar 1, saya bersendirian di pusat sumber sekolah. Saya bercadang untuk membersihkan bilik seminar 1 selepas siap mengemas peralatan, proyektor dan LCD. Semasa saya sedang mengemas peralatan alat bantu mengajar tersebut, tiba-tiba saya berasa seperti ada sesuatu yang berada di dalam bilik pusat sumber tersebut selain daripada saya sendiri. Bulu roma di tengkuk saya tiba-tiba meremang, tidak tentu pasal tanpa diarah. Tetapi seperti biasa, saya hanya mengabaikan perasaan tersebut dan tetap mengemaskan peralatan alat bantu mengajar itu dengan sepantas yang mampu. 5 menit kemudian, suasana senyap dan sepi karena hanya tinggal beberapa orang guru sahaja yang sedang bersiap-siap untuk pulang di bilik guru. 10 menit kemudian, saya hampir siap mengemas dan tiba-tiba bangku yang berada di barisan paling belakang dan paling tengah tiba-tiba terpelanting ke sebelah kiri jika saya pergi di hadapan bilik seminar 1 dan menghadap ke arah bangku tersebut. Bangku itu terpelanting semasa saya membelakangi bahagian barisan bangku-bangku tersebut. Yang menghairankan saya adalah
Kenapa bangku tersebut tidak jatuh dan berada di bahagian sekitar belakang tempat bangku disusun saja? Bangku itu jatuh jauh ke belakang, ke bahagian kiri, seperti dibaling oleh seseorang. Selepas itu, saya bergerak ke arah bangku yang jatuh itu perlahan-lahan, dengan selamba seperti tiada apa-apa yang telah berlaku. Saya ambil bangku itu dengan berhati-hati dan letakkan ke tempat asal, seperti sedia kala. Kemudian saya bergerak semula ke tempat saya meletakkan beg dan proyektor. Saya ambil semua peralatan dan bergerak cepat-cepat keluar dari pusat sumber tersebut untuk balik ke bilik guru sekejap dan terus balik ke rumah. Menghairankan bukan? Apa pendapat Anda yang sedang mendengar pengalaman seram kita-kita untuk kali ini? Oke, boleh nyatakan komen Anda di bahagian ruang komen dan semoga berjumpa semula dalam perkongsian pengalaman seram kita-kita pada masa yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan share kepada rakan-rakan Anda yang lain dan terima kasih karena menonton atau mendengarkan perkongsian pengalaman seram kita-kita hari ini.